Beijing merupakan seorang anak seni berbakat yang dilahirkan pada tarikh 4 Jun 1983 bertempat di Tianjin, Liaoning, China. Sejak dari kecil lagi, dia memang mempunyai minat yang begitu mendalam terhadap bidang lakonan, tarian, nyanyian dan ilmu seni bela diri. Tahun 2002, Beijing yang tinggal berdua bersama ibunya telah melanjutkan pelajarannya di sebuah akademi drama yang terletak di Beijing dengan mengambil jurusan seni teater. Pada tahun 2004, Beijing berkenalan dengan seorang lelaki yang berusia 36 tahun iaitu Zhou Chengchai yang merupakan seorang pelabur saham dengan status jutawan. Waktu tersebut, Zhou masih berstatuskan sebagai suami orang dan mempunyai seorang anak lelaki. Walau bagaimanapun, Zhou kemudian tekad menceraikan isterinya untuk bersama dengan Beijing. Selain itu, Zhou juga sanggup melaporkan sejumlah wang bagi memastikan Beijing mendapat tempat dalam industri perfilman China. Pengorbanan Zhou ternyata berbaloi apabila Beijing diberikan kepercayaan untuk memegang watak utama dalam sebuah drama yang diterbitkan pada tahun 2007. Sejak dari itu, nama Beijing menjadi semakin popular dalam kalangan peminat drama dan filem. Menyedari peranan Zhou dalam peningkatan karirnya, Beijing telah sudi untuk menjadi kekasih jutawan berkenaan. Namun mereka berdua seterusnya mendaftarkan perkahwinan secara rahsia pada tahun 2008. Namun tahun yang sama, Beijing telah membintangi filem berjudul Three Kingdoms yang dibintangi oleh para pelakon popular seperti Andy Lau dan Sammo Hung. 2 tahun berikutnya, Beijing muncul dalam watak filem Kung Fu Wing Chun dengan watak utamanya sebagai Yang Yong Chun. Bulan Oktober tahun 2010, Zhou dan Beijing berkahwin juga secara rasmi walaupun perkahwinan tersebut telah mendapat tentangan daripada ibu dan rakan-rakan Zhou. Selepas berkahwin dengan Zhou, hidup Beijing dilimpahi dengan kemewahan. Beijing sering dihadiahkan oleh Zhou dengan pemberian kereta mewah, barang kemas dan beberapa aset hartanah. Begitu juga dengan ibu Beijing yang diberikan apartmen mewah beserta dengan wang perbelanjaan bulanan. Dalam erti kata lain, kehidupan Beijing dan ibunya nampak begitu sempurna. Zhou membuat demikian kerana dia benar-benar mencintai Beijing. Seperkara harus diketahui, Zhou mempunyai seorang rakan baik lelaki iaitu Qiu Yu yang dikenali pada tahun 2009. Keakraban mereka berdua bermula selepas Qiu Yu telah membantu menyelesaikan masalah ugutan simbahan cek kereta dan panggilan telefon misteri yang dialami Zhou. Cerita sebenarnya adalah Qiu Yu sendiri sebenarnya adalah dalang kepada masalah berkenaan. Dia berpura-pura untuk membantu kerana menyedari status Zhou sebagai seorang jutawan. Selepas masalah ugutan itu selesai, Zhou telah menghadiahkan Qiu Yu yang dianggap sebagai anggota keluarganya sendiri dengan pelbagai jenis hadiah mewah. Selain itu, Zhou sering mengajak Qiu Yu untuk datang berkunjung ke rumahnya. Maka bermulalah dari situ, Qiu Yu dan Beijing telah melakukan pengkhianatan besar terhadap Zhou di mana mereka berdua mula menjalinkan hubungan sulit. Sampai satu masa, Qiu Yu menyuruh Beijing untuk menuntut cerai daripada Zhou demi mendapatkan hartanya. Proses tuntutan perceraian mestilah mempunyai bukti. Rentetan daripada perkara tersebut, Qiu Yu dan Beijing telah merencanakan satu rancangan yang jahat untuk mengenakan Zhou. Jadi ada satu hari, yakni semasa Zhou dalam perjalanan urusan bisnes, dia yang bersendirian telah menginap di sebuah hotel yang ditempat oleh Beijing. Di hotel itu, Zhou telah tertewas dengan godaan seorang pelacur cantik upahan Qiu Yu. Aksi hubungan intim antara Zhou bersama pelacur tersebut telah dirakam sebuah kamera yang dipasang secara sembunyi di dalam bilik hotel tersebut. Sebaik Beijing mendapat rakaman video lucah itu, dia terus meminta cerai daripada suaminya. Zhou yang sedar akan kesilapannya telah berulang-ulang kali memohon maaf kepada Beijing. Namun Beijing bukan sahaja tidak menerima permohonan maaf tersebut, malah telah keluar dari rumahnya juga. Selepas itu, Beijing yang masih berniat untuk menyakitkan hati Zhou telah pergi melawat ibu mentuanya yang terlantar sakit di hospital. Ibu Zhou telah meninggal dunia akibat serangan jantung setelah dia melihat video lucah Zhou yang ditunjukkan oleh Beijing. Zhou menjadi semakin kemurungan selepas dua insan yang disayangi pergi meninggalkannya serentak pada waktu begitu singkat. Mengenai Qiu Yu, dia telah menghilangkan diri, lagi membuatkan Zhou rasa tidak berpuas hati. Qiu Yu yang membawa lari sejumlah wang pelaburannya tidak mengangkat sebarang panggilan telefonnya. Enggan untuk berdiam diri, Zhou telah membuat laporan polis tentang perkara itu.
itu, pihak polis tidak mengambil masa yang lama untuk melakukan penangkapan terhadap Kyo Yu, dan kemudiannya Zhou jatuh terduduk apabila mendapat tahu hubungan sulit yang terjalin antara Kyo Yu dan Bai Jing. Dia telah dikhianat oleh dua individu yang paling dipercayainya selama ini. Soal penangkapan Kyo Yu, dia dibebaskan semula berikutan pihak polis tidak mempunyai bukti hukum untuk mendakwanya dengan tuduhan melakukan penggelapan wang sebagaimana yang didakwa Zhou. Tanggal 28 Februari tahun 2012, Zhou telah pergi ke rumah apartmen Bai Jing bagi membincangkan masalah perceraian mereka. Apa yang terjadi sesudah itu ternyata benar-benar di luar jangkaannya. Entah apa yang merasuki Zhou, dia bertindak untuk menikam Bai Jing sampai mati dengan menggunakan pisau. Selepas melakukan pembunuhan, Zhou membunuh diri dengan cara terjun dari bangunan apartmen. Sebelum mati, dia sempat menelpon setiausahaannya hanya semata-mata untuk memberitahu tentang perangai Bai Jing yang kejam hingga sanggup menganiayai suami sendiri. Sesudah kematian Zhou, pihak polis telah menangkap semula Kyo Yu pada tahun 2013 selepas mendapat banyak maklumat dan bukti pokok daripada anggota keluarga Zhou. Hasil keputusan perbicaraan kes pada tahun 2016, Kyo Yu yang didapati bersalah atas kesalahan mengelakkan wang milik Zhou telah dijatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun.